Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini cikgu nak kongsi subtopik yang terakhir pada pandangan cikgu popular berdasarkan apa yang rakan-rakan keluarkan dalam modul. Cikgu dah kongsi, ini ialah subtopik yang ketiga. Cuba tengok balik video. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel cikgu Santai Sejarah SPM. Anak-anak boleh tengok video apa. Cikgu dah share video yang pertama hari itu ialah berkaitan dengan tajuk sistem ahli. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini. Jadi, ini dah cikgu dah share. Semalam cikgu telah share dan kongsi sistem ahli. Hari ini, hari Jumaat, kita kongsi yang terakhir, jawatan kuasa pelajaran Tanah Melayu sistem pendidikan. Baik, kalau kita tengok sistem pendidikan ni anak-anak, nampak di sini kan 7.4 membahas kepentingan pendidikan. Apa yang kita nampak di sini? Membuat interpretasi keperluan membentuk keperluan membentuk sistem pendidikan. Yang ini cikgu dah share. Laju sikit, anak-anak dah tengok, dah faham. Yang ini cikgu dah share semalam. Hari ini kita nak tengok ialah bab ini juga, bab 7 juga, tapi ialah tumpuan kita ialah kepada usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan. Bila kita katakan usaha, ini cikgu dah garis kata kunci ni. Pelajar pembulatlah kata tugas. Kata tugas ni jelaskan, bincangkan. Elok-eloknya kita tengok juga markah. Dah ada markah di sini. Dua soalan ini fakta. Ini soalan fakta. Pelajar pun catat. Fakta. Kalau kita tengok, biasanya jelaskan ni ialah fakta, huraian. Kalau ada contoh lagi baik. Sama juga yang ini, fakta, huraian, contoh. Okey. Soalan pertama dia kata usaha ke arah pembentukan. Pelajar kena tahu, kita contenglah, ingat balik 5M kan? M yang pertama membaca, menggaris, merangka, menjawab dan menyemak. Jadi kita pun dah buat dan kita nak rangka sikit lah. Usaha ke arah pembentukan. Kita ada berapa pembentukan? Nampak ni? Kalau kita tengok di sini, ada beberapa perkara yang anak-anak kena jelas dan kena faham. Berkaitan dengan usaha. Laporan Barnes. Daripada laporan Barnes, timbul pula laporan daripada Dr. Fan dan Wu. Itu ada pula ordinan pelajaran dan worksheet di Sabah dan Sarawak kita nampak, dan penyata razak ataupun penyata pelajaran 1956. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, kita dah tengok usaha ke arah. Ini dia mesti link dengan sini. Usaha kerajaan. Usaha tu usaha kerajaan. 8 markah kita nak ceritakan sedikit berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, B ni, sejauh mana jawatan kuasa penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 khusus dia nak ini saja. Dapat mengukuhkan perpaduan. Bincangkan. Kita nak bincangkan dari segi sekolah yang seragam, dari segi penggunaan bahasa,
Okey, kita akan tengok selepas ini. Saya akan tunjuk sedikit buku teks supaya pelajar dapat memahami. Yang ketiga, kebat. Ini kebat lah. Bila kita jawab, kita pun kena bulat macam ini. Fakta, fakta, kebat. Selain sistem pendidikan, pelbagai kaedah dilakukan untuk mewujudkan perpaduan. Tadi kita dah cerita perpaduan melalui pendidikan. Bermaksud di sini tidak lagi menceritakan pendidikan. Mungkin pelajar bagi perpaduan melalui sukan, perpaduan melalui sistem hiburan, perpaduan melalui media sosial. Jadi nampak 6 markah. Kita kena huraikan seelok-eloknya jawapan ni macam mana pula. Fakta, huraian, contoh, inferen. Jadi bila kita dah tahu macam ni, masa kita 25 minit kan. Jadi kita pun dah tengok. Jadi kita nak rangkum, kita nak tengok apa yang ada pada buku teks. Okey, apa yang ada dalam buku teks bab 7 ini. Bab 7 buku teks, kita dah belajar sistem ahli, kita dah tengok jawatan kuasa hubungan antara kaum, kita mesti rujuk buku teks. Okey, semalam cikgu dah share yang ini berkaitan hot topik ini kan, sistem ahli. Pada hari ini dia tadi dia kata usaha. Nampak pun usaha markah kita 8. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan. Kalau tak ingat semua, jangan tak ingat langsung lah. Antara usaha-usaha yang boleh kita ambil, kita nak ambil 8 markah pelajar. Ialah, okey. Kita nampak yang pertama, laporan BANS. Ini fakta. Pelajar jawab macam ni, kita dah bagi tentang fakta. Laporan BANS. Okey. Kita kata laporan ini menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membentuk rupa bangsa. Okey, ini huraian. Okey, ambillah satu contoh. Contohnya, sebab kita markah kita 8 kan? Contohnya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar. Baik. Dah dapat 3 markah. Lepas tu kita ceritakan laporan BAN ini mendapat bantahan daripada masyarakat Cina. Kerana, kita gunakan perkataan kerana. Kerana apa? Kita nampak mereka beranggapan bahasa Cina ataupun masyarakat Cina ni telah dikesampingkan lah. Jadi, satu laporan berkaitan dengan ini telah dikeluarkan, iaitu laporan Fan Wu. F2. Ini huraian 2A. Kita tak nak ambil banyak. Mungkin kita nak ambil 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kita cerita lagi. Kita lupa lagi ordinan pelajaran. Katalah kita lupa. Sebab ordinan pelajaran ni penting sebab dia ada rupa bentuk pendidikan hari ini. Diteruskan lagi dengan menceritakan ordinan. Katakan lupa yang ini, tak apa. Kita jangan tinggalkan satu ordinan, iaitu kita katakan penyata razak. Katalah kita buat F3 di sini. Kalau pelajar bagi ordinan tadi, pelajar dah dapat F3 dah. Bermaksud 3 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Ini dah baik pelajar. Dah dapat 5, dah dapat 6. Apa yang kita nampak? Dia kata apa? Sistem pelajaran yang baru yang ada 2 kata kunci, integrasi dan perpaduan. Inilah kita nampak. Nak dapat 8 markah daripada soalan ini. Kalau kita tak dapat semua, kita cerita sikit sini, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Katakan kita tak dapat laporan worksheet, tak apa. Kita dah dapat 8 markah. Soalan kedua, dia kata bagaimana penyata 56 mengukuh perpaduan. Markah 6.
Markah sangat banyak. Dia minta khusus yang ini saja. Okey. Macam mana kita katakan? Okey, ini ialah F1. Macam mana dia mengukuhkan perpaduan? Ini, huraian. Huraian 1A. Huraian 1B. Integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Melalui, ini contoh, persekolahan yang sama. Contoh 1A. Bahasa sebagai bahasa pengantar. Contoh 1B. Kandungan kurikulum yang seragam. Contoh 1C. Baik. Kita nampak di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Kalau kita nak tambah lagi, ini tambahan lah. Ini, kalau saya cikgu letak, ini ialah tambahan. Tambahan kepada bahan tadilah. Tambahan jika lebih 6 markah. Jika lebih 6 markah, maka kita gunakanlah apa? Kenyataan di bawah tadi. Okey, baik. Jadi kita dah dapat, katakan kita ingat di sini, sebab kita kalau kita faham, kita akan dapat markah yang baik berbanding yang lain lah. Kita pun dah faham, kalau kita tengok tajuk ini sebenarnya tidak sukar. Bab 7 ni bab yang pelajar boleh kuasai, pelajar boleh dapat markah yang banyak. Okey, cikgu rasa sikit apa yang cikgu cerita ini, dia mungkin dapat membantu kita rangkumkan balik PowerPoint yang ada. Macam mana jawatan kuasa hubungan antara kaum, kita nampak B. Ini CLC. Ini kita telah bincang dah hari tu. Ini berkaitan dengan CLC. Dan sistem ahli. Hari ini tajuk kita ialah sistem pendidikan. Ini. Jadi pelajar baca dan kuasai. Contoh soalan inilah. Kita tengok satu soalan objektif kan. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pengantar. Kita pun garis lah. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Ini laporan apa? Jadi kalau pelajar tak tahu, sudah tentu ini bukan laporan Fenwo. Bukan. Satu kita dah buang. Mana jawapan? Mungkin BANS, mungkin ordinan, mungkin laporan razak. Okey. Katakan, cikgu saya tak tahu. Salah satu. 2. Sekolah vernakular. Vernakular ni sekolah-sekolah yang mengikut kaum. Dia tanya ialah, apakah cabaran, masalah? Bila orang Melayu dengan bahasa Melayu, orang Cina dengan Cina, Tamil dengan bahasa Tamil, apa masalah? Ini simple. Ini soalan aras mudah. Perpaduan kaum. Sukar kita nak capai kan? Okey, cikgu rasa itu saja. Yang lain pelajar boleh baca, kuasai untuk kita dapat markah yang baik. Bukan senang, tapi tidak mustahil. Okey, kita jumpa lagi anak-anak.